Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih tim-tim Europe 2023 yang akan datang ni join taklimat pada pagi ni lah. Sebelum tu saya nak tanya, boleh dengar di dalam talian? Boleh. Boleh Clear. Okey, terima kasih. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan saya Azmi bin Harun sebagai ketua pengelola Europe 2023 dan tim saya dibantu oleh beberapa orang di sini iaitu Cik Farizwan, Cik Nasrizal, Puan Syaz, Cik Nabil. Dan juga kita sedia maklum pada Europe 2023 ini kita telah ada owner barulah iaitu pihak JPT, Jabatan Pendidikan Tinggi di bawah bahagian mahasiswa logistik di bawah pengarah dia Encik Irman lah. Dan Cik Irman pun semalam lusa kot, minggu lepas saya rasa ada datang kat Unimap juga, insyaAllah. So kita ada wakil daripada JPT hari ni iaitu Encik Nafi, Cik Maslo Najmi dan Cik Zaimah lah yang turut serta di dalam talian juga pada pagi ini. Okay. Terima kasih semua kepada tim-tim yang join pagi ini. Dan saya harap kalau ada tim lagi yang tak buat pendaftaran tu, mohon buat pendaftaran dululah. Kita ada senarai pendaftaran di dalam website yang tuan-tuan dan juga boleh masuk untuk kita buat pendaftaran. Okay. Hari ini kita akan briefing secara menyeluruh apa itu Europe 2023. Kita akan pergi kepada design game fields tu semua. Dan kita akan ada sesi soal jawab lah. So saya rasa yang kebanyakan yang join ni pun dah memang selalulah dengan Europe. Saya rasa semua dah ambil maklum semua tentang rule yang kita bangunkan. Cuma mungkin pada tahun ni kita ada sedikit penambahbaikan daripada segi game field, tahap kesukaran. Yang lain-lain tu saya rasa lebih kurang samalah. Dan minta maaf lah sebab saya rasanya gambar saya tak nampak kat sini kot. Saya di luar range di luar range kamera ni. Tak, cuma sebab laptop saya ni wire dia tak panjang untuk untuk dia punya internet tu. Okey lah, tak apalah, boleh nampak sikit. Okey. Boleh, tim saya. Okay. Saya akan sharekan slide sebentar lagi. So saya harap semua pasukan, semua tim kita sama-sama dapat memahami apa rule yang kita telah set dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, so saya mohon sebaik semua untuk kita bersama-sama berbincang dan kita clearkan apa yang mungkin ada yang tak kurang faham ke macam mana ke okey. So sekarang ni boleh buka apa yang slideshow. Okey, saya bagi taklimat secara general dulu, keseluruhan berkenaan dengan Europe ni. Tak boleh kan? Saya share lah. Okay. Saya tak boleh nak edit ni. Dia dah boleh nampak dalam talian saya punya slide?
Tak keluar je. Okey, kita share. Okey. Tak lima kan? Hello kan? Nampak tuan? Nampak Okey, nampak. Nampak. Okay, terima kasih. Okay. So, Europe 2023 University Robot Competition Kingdom of Champion. So, akan diadakan pada tarikh 1 hingga 3 bulan Disember 2023. Alhamdulillah kita telah dapat persetujuan. Kita akan lakukan di Dewan 2020 Kanga Perlis. Di sini pihak kami memohon maaflah, jadual asal tu kita akan buat di Dewan Ilmu di UNIMED kampus PAUD. Tapi memandangkan apabila kita tengok ada bertindih dengan tarikh peperiksaan akhir program diploma, jadi kita terpaksa mencari venue lain lah. So ilhamnya untuk kita lakukan kali ini Europe di dalam suasana dewan adalah daripada ilham daripada pihak JBT sendirilah. So kami berusaha untuk kita sama-sama menjayakan Europe pada kali ini di dalam dewan lah, insyaAllah. So Dewan 2020 ni dia bersaiz besar lah. Kalau kita comparekan ataupun bandingkan dengan Dewan Ilmu yang di UNIMED ni, so saya boleh katakan lebih daripada setengah lah saiz dia. Lebih besar setengah daripada Dewan tu lah. Dewan Ilmu yang kita ada ni. So saya pun rasa mungkin ada tim-tim yang telah masuk Europe, Mirok sebelum-sebelum ni dah biasa dengan Dewan ni lah. Tak silap saya pada tahun 2011-2012 dulu Cik Izzah. Okay. So ini kita punya poster. Kita punya poster pun kita dah letak di dalam website. Boleh. Kalau kita buat apa ni? Sekejap tak maaf. Kalau kita buat entire ni boleh kan? Sikit. Okay, boleh? Okay, alright. So, ni kita punya poster. Poster kita ni pun kita telah letak di dalam website europemalaysia.com. So, tuan-tuan boleh pergi melihat di website dan kita ada dah. So, kita ada 3 competition yang kita ni. Kita ada drone challenge, kita ada Leggett robot race dan satu kita ambil semula iaitu rope climbing robot. So rope climbing robot ni kita berhenti pada tahun 2011-12 macam tu lah. Lepas tu kita ni lah. So tahun ni kita cuba kembalikan balik rope climbing robot yang kita telah tinggalkan sebelum ni. InsyaAllah saya rasa mungkin tim-tim ada lagi robot yang rope climbing ni kan. InsyaAllah boleh sama-sama kita join untuk yang rope climbing robot ni lah. Okay. So pengenalan Europe ni adalah pertandingan robot yang berasaskan kejuruteraan, teknologi dan reka bentuk di dalam pembangunan robot yang dihasilkan oleh pelajar serta staf daripada seluruh IPT di Malaysia, Technical College dan juga Politeknik lah. Bermula dengan Europe 2010 diikuti dengan Mirok 2014. Kita panjangkan jadi Europe 2018 dan sehingga kini Europe kita rasa dah hampir pertandingan ni keseluruhannya dah hampir dekat 14 tahun lah insyaAllah. Pelajar dan staf akademik penyelidik telah banyak membangunkan reka bentuk robot yang canggih dan penggunaan teknologi yang terkini lah. Okay, selain itu pertandingan ini bukan saja mengetengahkan reka bentuk robot, malah dapat mengembangkan ilmu di dalam bidang robotik melalui persembahan dan pembentangan robot daripada setiap pasukan yang menyertainya lah.
So nanti sekejap lagi saya terangkan tentang pembentangan ni lah. Okey, pembangunan robot juga akan dinilai dari sudut penyelidikan, inovasi dari kreativiti pelajar dalam menghasilkan robot yang canggih serta berdaya saing dengan mengaplikasikan teknologi terkini merujuk bagi memperkasakan program TPET selaras dengan agenda negara kita lah, insyaAllah. Ya. So dua item yang bawah ni kita akan detailkan sebentar lagi untuk setiap pasukan yang menyertai Europe pada kali inilah. Okey. Okey, untuk Europe pada kali ini syarat utama. Ini adalah syarat yang perlu dipatuhi oleh semua pasukan. Ya. So setiap pasukan perlu diwakili oleh seorang penyelia, iaitu terdiri daripada staf, pensyarah ataupun penyelia lah. Whatever, selagi dia staf admin ke apa-apa staf lah yang relate kepada you punya institusi ataupun organisasi, boleh dia sebagai penyelia, ya. Dan kita letakkan di bawah satu pasukan tu 3 orang peserta, seorang staf, 3 orang peserta, iaitu pelajar lah. Ini merujuk kepada pelajar siswaza atau pelajar pasukan siswaza lah. Dan apa sekalipun kategori pelajar, mungkin technical college mereka gunakan istilah lain ke, pelajar atau apa ke, siswaza ke, pelajar diploma ke, apa sahaja yang berstatus pelajar, kami akan terimalah. Ya. So maksudnya ada seorang penyelia daripada kalangan staf dan 3 orang pelajar yang akan menyertai dalam satu-satu pasukan. So pelajar ni nanti masa pendaftaran, so kena tunjuk ID kad pensyarah, pelajar ataupun matric card lah. Kalau penyelia tu kalau boleh kita tunjuk, bukan kalau boleh lah, kena tunjuk juga kad staff ataupun kad pensyarah. Ya? Okay, yang ketiga, robot direka bentuk atau dibangunkan oleh peserta sendiri. So macam rock climbing, okay, kena design sendiri. Untuk untuk drone pun kena design sendiri, dan juga legend. Semua robot-robot ini mesti direka bentuk oleh pelajar dan juga staf yang terlibat lah, ataupun group of student di tempat masing-masing lah. Okay, yang keempat adalah terdiri daripada IPTA, IPTS, Politeknik dan juga Technical College lah. So far saya tengok ada daripada GMI, daripada SIAS, daripada ETAC pun ada. Okay. Nampak? Ada yang tak nampak? Okay. Alright. Seterusnya kita pergi tarikh-tarikh penting. So tarikh-tarikh penting ni pun kita telah letak di dalam website. Pertandingan akan bermula pada 1, 2 dan juga 3 Disember 2023. Pendaftaran kita buka pada 10 September dan kita telah lanjutkan sehingga 20 Oktober. InsyaAllah pada minggu hadapan lah. Minggu hadapan kita akan tutup penyertaan dan kita akan memohon setiap pasukan yang akan membuat yang telah mendaftar untuk membuat pembayaran bermula pada 21 Oktober hingga 15 November lah. So setiap pasukan yang telah membuat pendaftaran secara rasmi dalam Google site, Google form, kita akan keluarkan satu surat yang menyatakan kita menerima pendaftaran pasukan tersebut. Dan kita akan bagi detail tentang pembayaran dan juga yuran pembayaran nanti. Okay? So taklimat hari ini 12 Oktober, kami juga mohon maaf sebelum ni kita nak buat di KPT, tapi sebab kami pun ada urusan sebelum ni kami tukar kepada atas talian. Untuk trial run ataupun uji lari kita akan adakan pada 1 Disember 2023, iaitu pada hari Jumaat. Jadual trial run insyaAllah kita selepas 20 Oktober ni kita akan masukkan di dalam website. Website untuk untuk trial run schedule. So konsepnya sama, kita akan start pagi hingga ke petang lah.
Tapi since kita dah buat di dalam dewan, insyaAllah mungkin kita akan minta kebenaran untuk sampai ke malam lah dalam pukul 10 ke insyaAllah. Itu nanti kami akan nyatakan di dalam website nanti. So pertandingan akan diadakan pada 2 Disember 2023. Untuk pertandingan ni kita akan adakan pagi hingga ke petang lah, dan jadual pertandingan juga akan kita masukkan selepas 20 Oktober tarikh tutup pendaftaran. So kita masih menunggu lagi, mungkin ada tim-tim yang tak register lagi. So kita tunggu 20 hari bulan baru kami akan come out dengan jadual pertandingan dan juga jadual trial run. So penuntut tu pun insyaAllah kalau katakan jumlah pasukan yang masuk tu tidak terlalu ramai, kita boleh buat penutup tu pada sebelah petang lah. Seperti program kita sebelum-sebelum ni, tahun-tahun lepas, alhamdulillah lah kita ada sampai 50 lebih penyertaan bagi Europe 2022 pun tahun lepas. So kita alhamdulillah kita sempat untuk habiskan dalam masa 1 hari lah. So konsep pertandingan juga kita akan nanti kita akan letak, dan kita akan selalunya kita akan guna sebagai macam liga lah. Mungkin satu tim tu dalam liga tu mungkin ada 3 round ataupun 4 round ya. So selepas liga tu kita akan pilih untuk ke semi final ataupun mungkin ada quarter final, semi final dan juga kepada final lah insyaAllah. Seterusnya yuran pendaftaran, untuk sedia maklum pada kali ini kami telah berbincang dan kami telah bersetuju untuk pertandingan kita telah naikkan yuran dia sebanyak 100 lah. Jadi tahun ni yuran adalah 500 per pasukan per acara. Maksudnya kalau katakan UMS antara 3 pasukan untuk legend, so jumlah yuran yang perlu dibayar adalah sebanyak 1,500 lah. Dia bukan katakan 500 ni per universiti ataupun per institusi. Ini 500 per pasukan dan per acara. Okay. Hadiah pemenang. So untuk kali ini cadangan kita akan bagi kepada pemenang, iaitu Johan RM2,000, piala, hamper dan juga sijil, dan mungkin kita akan ada selitkan juga dol ataupun apa tu? Anak batung kecil-kecil ataupun bunga lah. Nek Johan RM1,500, piala, hamper dan juga sijil, dan tempat ketiga RM1,000, piala, hamper dan sijil. Okey, untuk pembentangan poster berkenaan dengan reka bentuk robot masing-masing. So Johan adalah sebanyak RM250 plus sijil. Nek Johan 150 plus sijil, dan tempat ketiga 100 plus sijil. So ini adalah contoh kita punya trofi lah ataupun piala untuk bagi setiap pemenang lah, Johan dan juga tempat ketiga. Dan sebelah tu yang kecil yang comel ni adalah cenderahati lah. Pelak cenderahati ni kita akan bagi kepada semua pasukan lah yang masuk bertanding, insyaAllah. Okay. So info pendaftaran, QR code untuk drone delivery challenge, untuk legend robot challenge dan juga untuk rock climbing challenge, semua kami telah masukkan di dalam website Europe lah. So mohon jasa baik tuan-tuan semua setiap pasukan boleh membuat pendaftaran. Sekejap ada tanya gambar trofi. Oh, tak ada dalam paparan ada kan? Oh, so, boleh? Itu bergerak tak? Sekejap ada yang mengatakan slide saya tak bergerak lah di paparan tu. Boleh Mohon saya dapat pandangan daripada online. Ada tak slide saya bergerak ke?
Bergerak doktor. Berat tu. Buka ya. Okey, terima kasih. Okey, ini yang legal challenge untuk QR code rock climbing robot lah. So ketiga-tiga acara ni sekarang Hilir tu. Hah? Kau tahu ke? Cik Wisnu mungkin Ya doktor. Wan Amin minta ni minta off mic. Sorry. Macam mana? Nah, Minta off ke mic tu untuk siapa ni? Wan Amin Okey. dah ke? Alright. Boleh ke? Saya log out dulu lah. Phone tengah hang. Minta tolong off mic ya, Cik Wan Amin, Cik Wan Amin minta off mic. Sat phone saya hang. Saya log out dulu. Wan Amin. Sudah. Ini phone hang. Macam mana ni? Saya nak pin dia. Jangan saya ini dulu. Dah kot? Apa nama dia? Jangan. Wan Amin tuan. Ni, macam mana? Pin? Mana? Encik Wan Amir minta off kan mic. Okey, saya teruskan semula pembintangan. Gerak kan? Hah? Ya, ada yang seperti gerak tuan, apa ni? Okey, seterusnya bayaran yuran pendaftaran lah. So setiap pasukan dimohon untuk membuat bayaran pada selepas tarikh tutup pendaftaran. So kita ada dua kaedah iaitu JomPay, transaksi dalam negara, iaitu kita guna kod dia 99994, bill code name Unimap dash terimaan. Reference 1 masukkan nama individuals ataupun syarikat lah. So reference 1 ni masukkan nama pasukan tuan-tuan nantilah insyaAllah. Masukkan nama pasukan. Dan reference kedua masukkan tujuan bayaran iaitu Europe 2022. So nama pasukan tu mesti tally dengan pendaftaran dalam Google Form tu supaya kita mudah untuk clearkan dengan Jabatan Bendahari lah untuk mengeluarkan resit nanti insyaAllah. So dalam form tu pun sebelum ni kita ada sedikit masalah lah dengan resit sebab pihak bendahari apabila dia klik kepada katakan contoh USM, so dia keluar terus alamat general USM. Jadi dan mereka terus post kepada ke sana, jadi tak melalui kami.
So kali ini kami dah minta dah sebaik pihak bendahari, whatever invoice dan juga receipt mesti melalui kami lah. Maksudnya mereka keluarkan receipt dan invoice tu dan serahkan kepada kami lah. So kami akan menguruskan proses-proses untuk kita sampaikan kepada setiap pasukan lah. Dan kami mohon maaf jugalah, tak silap semalam tahun lepas IKM Tengku Yahya ke mana Pahang tu, so ada sedikit permasalahan dengan invoice itu. Alhamdulillah kita dah selesaikan. Okay. Untuk transaksi luar negara ni saya rasa tak ada kot kita bukan daripada luar negara. So kalau ada yang kita tak ada pun international pasukan lah. So ini adalah cara bayaran untuk yuran pendaftaran Europe 2023 lah. So tuan-tuan boleh buat pembayaran tu bermula pada 21 Oktober 2023 sehingga 15 November 2023. So untuk setiap penyertaan dengan yuran 500 tu kita akan sediakan sedikit goodies lah, iaitu yang pertama baju Europe, sijil penyertaan, kupon makanan dan juga roti ataupun air mineral lah. Kali ini kita tidak, kami bercadang tidak membekalkan makanan tengah hari kepada setiap pasukan dan kita akan berikan kupon yang akan digunakan melalui food truck yang kita akan panggil pada hari kejadian tersebut lah, iaitu pada hari 2 hari bulan tu, 1 hari. So pada 1 hari bulan Jumaat trial run tu, so kita mungkinlah kalau ada katakan food truck yang nak datang juga pada hari Jumaat tu, saya rasa tak ada masalah. Tapi pada hari Jumaat tu kita tak beri kupon lagi. Kita akan bagi kupon pada hari Sabtu. Hari Jumaat tu kita tak akan bagi kupon. So setiap peserta perlu menggunakan wang sendirilah untuk pembelian makanan. Okay. Tapi sebelum saya lupa, di sekitar kawasan Kangah memang terdapat banyaklah gerai-gerai makanan dan juga di Kangah juga terdapatnya banyak juga homestay yang kalau pasukan boleh carilah, insyaAllah. Okey, seterusnya pembentangan. Selain daripada pertandingan rock climbing, drone dan juga legend, setiap pasukan diwajibkan menyertai pembentangan poster. Sebab setiap pasukan kan ada robot semua. So kita bagi guideline for poster presentation. Kita akan nilai satu, introduction. Kalau tuan-tuan boleh tengok sini, introduction. So kita akan tengok nilai daripada segi design. Kena letak gambar lah. Kena letak gambar drone ke, legend ke ataupun rock climbing. Dan kemudian description of robot lah. Kena terangkan, kalau kata drone, dia mempunyai 4 bilah, macam mana bilah tu function, dia punya propeller tu function, so apa method untuk gripper ataupun release delivery box, itu semua di dalam description lah. Dan functional of robot tu, macam mana robot tu function lah. Contoh menggunakan kawalan jauh untuk drone, menggunakan kawalan automatik untuk rock climbing dan juga legend. Itu semua akan dinilai di dalam pembentangan poster. So pembentangan poster ni bukan lagi online, kita akan buat face to face di lapangan Dewan lah. So nanti kita akan lantik setiap judge yang yang akan menilai tuan-tuan punya pembentangan tersebut. So untuk pembentangan ni kita akan sharekan dia punya background yang sebelah kanan ni. Kita just letak kosong je lah. So ini atas kreativiti sendiri pasukan untuk design layout dia punya presentation point tadi lah. Tapi keempat-empat poin ni mesti ada di dalam poster tersebut. So tuan-tuan boleh design lah, introduction kat bawah ke, design kat atas ke, terpulang in terms of creativity. Dan nanti saya akan tambah lagi satu markah, iaitu creativity kepada pembentangan poster. Okay. So yang size ni adalah size A1 A1.
So, Ewan kalau beri, apa dia? Kita beri ni. Okay. So untuk pembentangan ni nanti saya akan masukkan info di dalam website. Kita akan mungkin kita akan bagi tarikh tutup lah. Contoh 1 hari bulan kita akan mula untuk try run. Mungkin 28 tu tarikh tutup untuk penyerahan poster. So sempat kita beri, kita bagi standard. Boleh ya? So kami akan printkan tuan-tuan punya poster. Tuan-tuan hanya buat saja di atas kita punya dalam bentuk template ni kan. So template ni dalam AI. Kami akan bagi 2 version, iaitu AI 1 dan juga JPEG 1. So tuan-tuan setiap kumpulan mesti menggunakan template yang ni, dan kita akan mungkin tarikh tutup dia 28 bulan lah. So 29 tu kami akan printkan untuk tuan-tuan. So nanti tuan-tuan datang di site di tempat pertandingan Dewan 2020, so kami akan serahkan kepada tuan-tuan. Tapi itulah daripada 4 item ni tadi, termasuk satu lagi design innovation on design tu, dan juga tuan-tuan kena letaklah nama grup daripada IPT yang mana, institusi yang mana kat atas lah, kat atas ke kat bawah ke tu pulang, dan juga nama-nama peserta yang termasuk di dalam grup tersebut. Cuma stand untuk poster ni dia kena buat sendiri. Okey. Cuma stand untuk kita letak poster A1 ni minta jangan sampai semua tim bawa sendirilah. Ataupun kalau katakan ada tim yang nak lekat, kita ada ini kat belakang kan. Oh jauh kan? So saya minta kalau boleh gunakan stand lah. Stand yang boleh dapatkan DIY kan. So insyaAllah yang stand tu kita tak bekalkan, cuma kita akan printkan poster ni untuk setiap pasukan. Okey, ini adalah sedikit informasi tentang Dewan 2020. Okey, ini Dewan 2020, ni laluan masuk dia di depan. Ini adalah sekitar dalam tu lah. Dalam Dewan kita ada stage dan juga kita ada bahagian atas ni ya. So bahagian atas ni kita akan gunakan untuk kita letakkan presentation setiap pasukan. So setiap pasukan waktu presentation nanti kita akan minta datang ke atas untuk kita present kita punya robot melalui poster presentation lah. So di sini kita akan tempatkan setiap pasukan lah. Ni sebagai pilih ni. Yang ni untuk presentation juga. Okey, yang ni yang tempat untuk presentation tu lah. So setiap pasukan ni kita akan mungkin ada 2-3 orang wakil akan duduk di sini dan kita akan jalankan penilaian presentation poster tu di sini lah. So di sini aircon lah, alhamdulillah insyaAllah. Dewan ni keseluruhannya semua aircon. So yang ni adalah bahagian 2 di atas, ini yang bahagian tadi. Dan Dewan ni juga dilengkapi dengan tandas dan juga surau. So tak ada peserta tak perlu pergi keluar lah untuk solat ke apa kan, kita ada sediakan. So ni semua stage lah. Dan atas sekali yang ni. Okey. So yang bahagian ni kita akan letak pit stop untuk semua tim. So sebelum ni kita guna kemah, tapi selepas ni kita akan guna bahagian ni sebagai pit stop lah. Kita akan ada buat divider lah. Kiri kanan tu untuk setiap pasukan lah, daripada UMP ke, UPM ke, UMS ke . So yang ni contohlah stand yang untuk poster lah. Kalau tuan-tuan boleh buat macam ni stand pun tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan dapat nyatakan poster tuan-tuan dan juga present melalui poster tersebut. Okey. Maksudnya contoh kalau katakan UPM masuk 3 acara. So maksudnya katakan ada 3 tim masuk 3 acara, rock climbing, laggard dan juga drone. So maksudnya ada 3 presentation. Saya tak pastilah kalau orang yang sama ke, tapi kalau boleh dalam satu grup tu kita
Kalau boleh orang yang berlainan lah. Orang yang berlainan lah. Okey. Okey, ini adalah layout untuk game field. So untuk laggard kita akan berada di hujung lah. Okey, contoh yang tadi ya. Kalau kita nampak di sini, so laggard tu akan berada di sini. Rock climbing akan ada di sini dan drone akan berada di sini lah. Okey. Laggard, rock climbing dan drone. Dan juga kat sini kita selitkan sedikit kategori sekolah lah. Untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah lah. Okay. Ini kita dah tengok keluasan dan ketinggian saiz dewan. So ketinggian dia lebih daripada 30 kaki lah. 30 kaki ke atas. Lebih daripada 30 kaki ke atas. Saya rasa selesa untuk drone. Untuk laggard dan juga untuk untuk rock climbing. Okey. Seterusnya saya akan pergi satu persatu dulu untuk game, terangkan secara general dan kemudian habis tu kita akan pergi kepada soal jawab. Soal jawab maksudnya mungkin ada pertanyaan daripada segi secara keseluruhan yang tadi yang saya terangkan, daripada segi tarikh ke, yuran ke, layout ke, tempat ke, dan kita akan go kepada setiap game yang kita pertandingan tu kita akan open lah untuk kita punya Q&A nanti. Okey, seterusnya kita tengok yang pertama game Drone Delivery Challenge. Drone Delivery Challenge ni kita hanya sama sebelum ni kita bagi 3 minit. Cuma pada kali ni untuk drone kategori Drone Delivery Challenge ni kita telah membuat sedikit penambah daripada tahap kesukaran. Sebelum ni kita hanya ada yang ni saja dan pada tahun ni kita tambah satu obstacle iaitu tunnel, terowong kat sini. Dan juga layout ni kita ubah sedikit. So peserta ataupun tim akan start di sini membawa delivery box, akan pergi kepada obstacle pertama iaitu berbentuk macam bangunan KL menara berkembang KL dan masuk kepada gelung yang pertama, gelung kedua dan gelung ketiga dan terus kepada papan penghadang. Kali ini papan penghadang kita telah membuat sedikit pengubahsaraian di mana yang di nombor 2 ni drone mesti melalui di tengah bukan di tepi. Satu masuk di tepi, kemudian masuk di tengah dan ketinggian tengah ni pun dia di bahagian bawah. Di bahagian bawah dan keluar ke tepi dan masuk ke dalam bahagian tengah tapi dia punya dimension tu di bahagian atas sikit. Dan seterusnya keluar ke bahagian tepi halangan dan naik semula kepada halangan yang berbentuk Y ni dan masuk ke dalam gelung. Kita ada 5 gelung kat sini. So yang berbentuk terowong dan keluar setiap peserta perlu melalui tiang silinder zigzag dan yang paling sukar sekali adalah ke tahap kesukaran ni kita telah tingkatkan di mana kita ada 3 table untuk kita dropkan kita punya delivery, tapi ketika-ketika table ni kita telah ada tahap kesukaran tersendiri dan membawa markah tersendirilah. Okey, untuk yang paling tinggi adalah yang di bahagian tengah yang mempunyai penghadang. Kesukaran dia penghadang yang membawa markah sebanyak 30 markah. Yang hijau kesukaran yang kurang sedikit membawa 20 markah dan yang tiada halangan iaitu merah ni kita bawa kepada 10 markah. Okay. So detail ni nanti lagi saya akan tunjukkan dalam slide yang seterusnya. Setelah kotak dilepaskan dengan selamat, dia ada term yang dalam rule tu kita katakan dengan safety lah. Safety tu safe, bukan safety, minta maaf. Safe maksudnya dengan selamat. Maksudnya bila tuan-tuan dah release dan tuan-tuan akan terbang semula dan sekiranya kotak tu jatuh,
kali ini whatever lah, angin ke ataupun terlanggar dengan drone ke, so kita akan tolak markah di situ. Kita tak ada dia sebab kita dah state dalam rule safe release the delivery. So maksudnya kalau tuan-tuan dah jalan, tapi kalau katakan tuan-tuan letak, lepas tu tiba-tiba jatuh, so tuan-tuan boleh retry balik lah, tak ada masalah. Retry sehingga tapi masa yang kita berikan 3 minit lah, dalam masa 3 minit. Okay. So sekiranya kotak jatuh dan tidak ada retry, so maka itu akan ditolak. Akan ditolak. Dan nanti untuk okey, sebelum saya minta maaf. Okey, untuk retry pada setiap obstacle ni, contoh katakan drone tuan-tuan jatuh di sini ataupun tak melepasi halangan gelung yang kedua. So tuan-tuan boleh retry di sini. Sebelum antara gelung pertama dan gelung kedua. So gelung yang pertama tadi dah lepas, tuan-tuan boleh dapat markah. Setiap drone yang tak berjaya melepasi obstacle dan jatuh, so tuan-tuan boleh retry sebelum obstacle yang tuan-tuan tak lepas tadi lah. So kalau katakan tuan-tuan tak lepas yang ni, so tuan-tuan boleh mula daripada sini. Tak perlu mula daripada peringkat awal lagi. Sama juga untuk bahagian delivery. Untuk release the delivery. Okay. So kalau katakan tuan-tuan kotak terjatuh, tuan-tuan nak retry, so must be come from here lah, datang daripada sini. Tetapi ada satu syarat, iaitu untuk retry kepada obstacle lain, tuan-tuan boleh retry sebanyak mana pun tuan-tuan perlukan sehingga 3 minit. Tetapi di bahagian release the delivery, tuan-tuan hanya dibenarkan sekali saja retry. Faham Sekali saja retry. Sekali saja retry untuk release the delivery box. So contoh, pertama tuan-tuan lepas box, tiba-tiba box jatuh ke bawah. Okey, tuan-tuan boleh angkat tangan dan dibenarkan untuk retry, dan tuan-tuan akan retry di bahagian sebelum ini. Okey, tiba-tiba tuan-tuan letak kembali dan kotak tu jatuh juga, box jatuh. So tuan-tuan tidak boleh lagi retry. Tidak lagi boleh di retry, dan tuan-tuan perlu menghabiskan obstacle yang di hadapan dan landing di tempat yang disediakan. Okay. So maksudnya obstacle yang lain kita benarkan berapa kali boleh retry dalam masa 3 minit, tetapi hanya di landing stage saja ataupun table hanya sekali saja retry. Okay, saya harap semua faham. Dan juga untuk starting di sini, so setiap pasukan dibenarkan menggunakan alat sokongan lah, seperti launcher, tetapi dengan syarat launcher ataupun alat sokongan tidak mendameskan atau merosakkan tabel permulaan dan juga tabel penamatan di sini. Contoh, katakan tuan-tuan menggunakan launcher, just launcher tu letak di atas meja, dia tak ada efek apa pun kepada meja table tu, so dibenarkan. Tetapi kalau tuan-tuan bawa launcher yang perlu climb pada table tu, yang perlu kita kena letak stapler ke ataupun letak selotip ke, nak kena letak tight ke apa, itu tidak dibenarkan. Launcher hanya boleh di-attach kepada table secara free saja. Dan launcher tidak boleh diletak di bahagian bawah table. Tidak boleh. So untuk starting, tuan-tuan kena berada di atas table. Itu saya nak maklumkan, semua kena faham yang masuk yang drone ni. Okay. Launching equipment mas atas table dan tidak mendameskan ataupun tiada alat yang perlu di-attachkan di atas table. Contoh sebagai clamping, solitip ke, tak. Just bawa satu launcher yang berbentuk kotak ke, letak di atas tu dan letak you punya you punya drone kan. Letak
itu dibenarkan. Tapi kalau katakan launcher box tu, you nak kena strap, you nak kena pakai solid tip lah, you nak kena guna clamp lah, nak kena attach kepada table tu, tidak dibenarkan. Dan juga tak ada launcher yang akan diletak di bawah. Oh, saya tak nak guna table ni, saya nak guna launcher di bawah. Tidak dibenarkan. So saya maklum di sini. So harap semua fahamlah. Okay. So launcher dibenarkan tetapi dengan syarat seperti yang saya nyatakan tadi. Okay. Dan juga kita kembali kepada box tadi. Box nanti kita akan tunjuk dia punya gambar dia. Dan box ni dia ada dua macam telinga lah kan. Telinga di atas tu dia ada ni. So box ni tidak boleh digunakan, clamping device yang digunakan tidak boleh merosakkan dua-dua telinga tersebut lah. So tuan-tuan nak gunakan clamping jenis macam mana pun terpulang, gripper ke apa ke, tetapi tidak boleh merosakkan telinga tersebut. So kalau kita dapati ada kerosakan, so kita akan buat perhitungan dan sekiranya kerosakan tu memang menyebabkan kotak tu rosak ataupun kotak tu damage, so kita akan tolak markah. Okay, so saya harap semua pasukan faham untuk drone delivery challenge. Dan size ni, size game field ni pun telah kita kecilkan dan insyaAllah kot mungkin drone tuan-tuan daripada segi speed tu mungkin ada kekurangan sikit, tetapi yang paling diperlukan adalah skill tuan-tuan untuk kontrol you punya drone delivery ni. Ya? Ada tanya ke? Tak ada ya? Ya, saya mungkin ada nak kena emit tu lagi, minta maaf sekejap. Tak ada? Tak ada, okey. Okay. So ini adalah ukuran-ukuran bagi setiap obstacle yang kita telah nyatakan tadi. So dan juga nilai markah yang kita akan berikan kepada setiap obstacle dan juga kita ada kita punya table delivery itulah. Okay. So cuma kita ada penambahan pada bahagian tengah ni lah, iaitu tunnel tadilah. Obstacle tunnel ni yang mempunyai diameter sebanyak 1 meter. 1 meter. 1 meter untuk dia punya diameter jari gelung, dan kita ada dia punya frame 1.2 meter kali 1.5 meter dan dia punya stand adalah 1 meter ketinggian. Okey. Okey. Yang ini adalah box untuk inspection. So box untuk inspection adalah 400 kali 400 dan kedalaman dia adalah 350. Ini box dia. Okay. Box untuk inspection dan ini adalah illustration of kotak delivery. Happy Meal McDonald itulah. So yang tadi saya cakap adalah yang telinga ni lah, bahagian atas dua ni. So untuk attach kepada you punya drone, so mohon maklum supaya tidak damagekan bahagian ini, bahagian atas ni. Okay. So dalam minta maaf saya lupa tadi, kotak ini juga akan diletakkan pemberat lah yang lebih kurang dalam 80 gram ke 100 gram. Dia bersesuaian dengan kotak delivery McDonald delivery Happy Meal delivery tu yang dia punya set dia tu berat dia lebih kurang 80 gram hingga ke 100 gram lah. Okay. So ini adalah table untuk starting dan juga table untuk finish. So yang saya cakap tadi, launcher tu perlu berada di atas meja tanpa sebarang equipment untuk attachment. So launcher tu just macam kotak saja boleh letak di sini. Okay. Dan juga setiap launcher yang berasingan tak boleh start di pada bawah. Dia mesti semua tim mesti bermula di atas table ini. Table ini bersaiz 500 kali 500 dengan ketinggian 520 lah.
Okey. Seterusnya inilah adalah box ataupun table yang kita gunakan untuk release the box, delivery box. Okey. Yang box yang pertama hijau 30 markah dengan kita ada sedikit penghadang. Okey. Penghadang. So size box ni adalah 500 dengan 500 dan ketinggian juga sebenarnya 520 lah, termasuk ambil ketebalan tu tadi. Dia sama je table dengan starting ataupun table penamat, cuma kita tambah sedikit kesukaran. So setiap drone mesti letak di dalam box ni untuk mendapatkan 30 markah. Ini tahap kesukaran yang dikurangkan sedikit untuk 20 markah dan yang ini tiada kesukaran lah. Untuk 10 markah. Okay. Okay. Ini adalah drone delivery. Nanti kita akan go kepada Q&A nanti selepas ni. Saya akan terangkan ketiga-tiga ni secara rough lah. Okay. Seterusnya saya pergi kepada rock climbing robot. Rock climbing robot kita menggunakan rule dan juga spek yang sama pada sebelum ni lah. Kita tak ada membuat sebarang perubahan daripada segi task dan juga daripada segi degree tadi tersebut lah. Okay, kalau kita tengok untuk robot, rock climbing robot, so rock climbing kita ada satu tali yang dipasak daripada bawah dan juga kita akan guna twill kat sini, twill apa? Bahasa Inggeris? Takal lah kan. Takal tu di sini kita daripada bersudut dan kita akan sambungkan tali tu ke bahagian yang rata lah. Rata. Okay, setiap tali tu kita akan ada point dia lah. Kita akan bagi setiap point ni kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sehingga sini robot boleh climb sampai ke sini, so robot akan mendapat 6 markah. Okay. Dan apabila robot boleh jump kepada tali yang di sini, robot akan dapat 1 markah. Dan robot akan pergi ke sini, range yang ini 7 markah dan sehingga kawasan sini 8 markah. So robot akan naik, climb degree tali ni, rope ni dan akan menjangkau dan terus akan pergi kepada plate di hujung. Dan bila robot menyentuh plate, robot akan kembali ke belakang dan berhenti di bahagian tengah dan robot akan melepaskan dart di bawah, target bawah. So robot akan starting ini dengan membawa dart. Membawa dart. Dart yang akan digunakan untuk jatuh di target bawah. Okay. So sebelum ni kita telah melihat inovasi robot rock climbing ini memang begitu menarik sekali lah daripada segi desain dan juga kebolehan robot untuk ni. Okay. So seperti yang lepas-lepas penggunaan roller sebagai elemen untuk climbing tidak dibenarkan. Sebab kita guna dia sebagai rope climbing. That's why kita guna term dia adalah rope climbing. So robot kena memanjat lah, climb, kena climb kena ada gripper, climb, lepas tu release, climb, release, ataupun mungkin robot tuan-tuan design menggunakan elemen cangkuk lah untuk ni. Tetapi elemen cangkuk tu kita akan tengok dahulu dan mungkin tuan-tuan boleh sebelum hari pertandingan mungkin boleh dapatkan nasihat daripada kami dulu sebab ada dulu juga dulu yang menggunakan cangkuk tetapi cangkuk dia tu di bahagian hadapan tu terlampau tajam dan dia akan merosakkan tali tersebut, tali yang digunakan untuk rock climbing ni. So kita kalau boleh mana pasukan yang menggunakan method untuk climb tu bersifat cangkuk, mohon dapatkan persetujuan kami dulu ni boleh menghubungi saya ataupun rakan yang ada di dalam website tu lah, yang tertera tu nanti boleh ni lah, boleh tunjuk gambar untuk kita benarkan sebab sebelum ni ada yang menggunakan cangkuk dan tali tidak bertahan lama lah, dia telah rosak dan apabila tali rosak dia akan efek kepada robot-robot pasukan yang lain. Tapi yang paling di
Kalau boleh kita guna clamping lah, clamping device untuk clamp, untuk naik dan juga untuk release. So robot tuan-tuan perlu mempunyai keupayaan untuk mendaki di kecuraman degree dan juga boleh bergayut di tali yang straight, yang lurus dan berkeupayaan untuk melepaskan dart jatuh kepada target di bawah. So untuk rope diameter kita still lagi pakai yang 12 mm. Boleh nampak? Ini adalah contoh tali dia lah. Kita ni adalah tali parachute parachute lah. So kita akan deal dengan supplier. Kalau ada pasukan yang memerlukan tali tersebut, boleh hubungi saya. Nanti kita akan deal dengan supplier lah untuk kita bekalkan kepada setiap tim lah. So harga tu nanti kita akan clear balik dengan supplier. Mungkin dalam 1 meter tu berapa harga nanti kita akan clear balik. Okay, material dia adalah nylon. Type dia adalah parachute rope lah. Okay, tali pun tidak tukar. Kita guna tali yang lama lah. Okay. So ini adalah dia punya illustration. Okay, kita ada touch plate yang bersaiz 305 mm. Kita ada thickness plate tu 4 mm. Material dia aluminium composite, aluminium outside layer plus rubber dekat middle lah. So maksudnya dia bahagian atas dengan bahagian bawah tu aluminium, tengah-tengah tu ada rubber lah. Okay. So dia takkan plate ni takkan mengganggu robot tuan-tuan lah, insyaAllah. So game feed dia kita akan buat secara ada opposite lah. Maksudnya ada opponent lah, berlawan. Okay. Katakan sini adalah tim daripada Unimap dan ini adalah tim daripada UMP contoh so akan bergerak sama dan situasinya adalah berlawan lah pertandingan. Mana robot yang habis dahulu, contoh katakan robot A ni telah dropkan dia punya ni dan tamat dalam masa 2 minit, tetapi robot B ni masih lagi membuat panjatan dan juga mungkin ada di sini. So robot A ni akan mendapat markah keseluruhan untuk ni dan plus dengan markah target di bawah, tetapi robot B hanya dapat markah di mana dia berhenti. Maksudnya bila robot A ni jatuh je dart kat bawah ni tadi, so pengadil akan tiupkan whistle. So apabila pengadil tiupkan whistle, automatically kedua-dua game telah tamat. So robot A akan mendapat keseluruhan markah plus dengan markah target, tetapi robot B hanya mendapat markah di bahagian di mana dia berhenti. Kalau katakan kat sini poin yang ke-7, dia akan dapat 7 markah plus dengan ni dia akan dapat 8 markah lah. Pasukan akan dapat 8 markah. Itu dalam masa kurang daripada 3 minit. Tetapi sekiranya A dengan B tak dapat melengkapkan task dia, tak dapat katakan tak boleh sentuh, tak boleh jatuh, hanya berada di sini saja dalam masa 3 minit, so kita akan kira poin yang tertinggi lah. Maksudnya kalau katakan B ni dia berada pada poin yang ke-8, tapi A ni berada poin ke-7. So pemenang dia adalah B tadilah, yang poin ke-8. Itu kira katakan dua-dua tim berada dalam masa 30 minit. Kalau salah satu tim yang berjaya melengkapkan semua task dalam masa kurang dari 3 minit, so masa opponent team tu dia akan mendapat markah kurang lah dan dia dikira kalah. Okay. So ini adalah schematic untuk drawing. Ini adalah dimension untuk setiap kita punya game field untuk rope climbing. Okay. So ini adalah dart yang kita akan gunakan. Okay. Minta maaf saya tak dapat bawa ini sebab tak dapat lagi. Kita dah minta order lah. Untuk dart ni kita gunakan jenis yang free lah, maksudnya jenis yang standard lah.
whatever, tuan-tuan boleh guna yang mana ni. Tetapi pada hari kejadian kita akan sampaikan dat yang berbentuk macam inilah. Dia mempunyai berat yang plus minus dia tak lebih daripada 5 gram lah antara satu ni. Okay. So maksudnya dat yang kita akan sampaikan berbentuk macam ni untuk setiap game. Tuan-tuan tak perlu bawa dat semasa pertandingan. Untuk bawa dat tu untuk buat untuk try ke apa ke, itu tiada masalah. Tetapi bila datang ke gelanggang untuk pertandingan, so dat kita akan berikan kepada setiap pasukan. So ini target yang perlu di tuan-tuan, robot tuan-tuan jatuhkan dat, dan kita tengok di bahagian tengah adalah merah 10, bahagian warna kuning 8, biru 6, hijau 4 dan hitam adalah 2. Okey. Tetapi apabila kalau katakan dat tuan-tuan jatuh dan tidak terpacak lah, maksudnya tak terpacak pada board bawah ni, so tuan-tuan tidak dapat markah ni lah. Tak ada retry untuk drop dat. Retry, okay, sorry tadi pun saya lupa nak cakap. Okay, so kalau katakan robot tuan-tuan mempunyai masalah di sini, okay, tuan-tuan boleh retry tetapi kena kurang satu senggat lah. Maksudnya tuan-tuan akan bermula daripada bawah satu senggat. Boleh retry berapa banyak kali pun untuk dalam masa tempoh 3 minit. Tetapi untuk drop, jatuh ke dat di bawah, sekiranya dat tidak terpacak, tuan-tuan tidak boleh retry lagi. Itu dikira penamat. Okay. So untuk papan target ni kita guna macam apa? Komposit. Kita guna komposit lah. Komposit. Plastik komposit yang target bawah. Kita pakai form. Oh, okay. Ini yang untuk ni. Ini untuk okay. Yang ni adalah untuk tas lah. Komposit dia kita ada rubber tengah dan kita ada aluminium. Tetapi kalau untuk target ni kita gunakan dia berbentuk form lah. Yang mana dat tu boleh terpacak lah. Okay, boleh terpacak. Dan untuk maklumat semua, so kita dah melakukan pertandingan ni di dalam dewan. So saya rasa tak ada isu yang katakan dat tu ditiup angin ke yang ni yang boleh mengganggu. Dan kita tak consider elemen yang tu lah. So dan juga kita akan kawal setiap penyokong ataupun setiap peserta hanya yang berdaftar saja yang boleh berada di tempat pertandingan lah. Okay, satu lagi tadi saya terlupa juga nak maklum, kita akan sediakan tangga lah. Macam dulu kita akan sediakan 2 tangga untuk kita dapatkan robot sekiranya robot tak function untuk retry lah. Okay. Okay, itu berkenaan dengan rock climbing. Last kali kita pergi kepada Leggett robot. Okay. Leggett robot race ni satu perlombaan robot lah yang melihat kepada kepantasan robot. Robot tuan-tuan yang design tu, tengok tahun lepas kita tengok alhamdulillah berbagai-bagai design, berbagai-bagai cara lah untuk robot-robot tuan-tuan berjalan sehingga tamat lah daripada starting point hingga ke finish line tu lah. Tapi pada kali ini kita telah tambah sedikit satu tahap kesukaran kepada Leggett robot, iaitu kita letak satu ramp obstacle yang berbentuk ramp. Berbentuk ramp, saiz dia di bahagian tengah 0.3 meter dan kita ada slope iaitu sebanyak 30 degree, yang mana jarak daripada bawah hingga ke bahagian tengah ni adalah 0.4 dan juga ketinggian yang flat ni adalah 0.2 meter lah. So robot Leggett mesti melalui track ni ataupun laluan yang kita telah sediakan, dan robot perlu mendakilah, menaik atas ramp ni dan turun kepada ramp dan terus pergi kepada line finish. Tapi obstacle ni kita hanya letak satu sajalah pada jarak 30 meter. Okey, jarak obstacle ni kita akan tentukan pada hari pertandingan.
obstacle ni untuk setiap line dia sama ke ataupun tak sama? Maksudnya sini dia berbeza. Okay. So jarak dia akan samalah. Contoh katakan kita ada 8 line. So kita letak obstacle ni kepada jarak yang ke 30 meter. So maksudnya ke 88 ni obstacle berada di sinilah. Okey. Setiap robot perlu mengikut track masing-masing dan perlu melalui obstacle ramp dan pergi ke finish line atas tu. Okey. So sedikit penambah dia punya kesukaran tu lah untuk legged robot. Macam? Retry. So untuk sebelum ni pun konsep dia sama je lah. Okey, retry hanya dibenarkan 3 kali saja dan retry tu dia ada dia punya syarat. Robot perlu berada di belakang lah kan, balik kan? Ya, belakang dulu. So last 10 meter kan. Okey. So robot legged ni rule dia sama saja seperti tahun lepas, cuma kita tambah tahap kesukaran iaitu obstacle ramp tu tadi. Dan dibenarkan untuk setiap tim hanya boleh retry 3 kali saja dalam masa tempoh 4 minit. 4 minit. So saya rasa legged robot ni dia straightforward je lah. Dia tak ada kesukaran yang ni sangat kan. Okay, dia ada so sekarang ni mungkin tuan-tuan dah boleh design bagaimana legged robot tu untuk menaiki ramp berketinggian lebih kurang 0.2 meter yang mempunyai slope sebanyak 30 degree. Material plywood. Material plywood Okay. Material finishing dia plywood. Kita tak cat ramp. Kita tak cat Okay. Ramp adalah material bagi ramp adalah plywood dan kita tak cat. Dan untuk line tu bawah tu kita guna vinyl lah. Vinyl. Vinyl. Dan line tu kita akan guna kita hitam kita akan gunakan stiker hitam berwarna hitam So maksudnya untuk finish starting line warna hitam, untuk dia punya lane hitam, finishing pun hitam. Semua hitam kali ni. Berbeza pada tahun lepas lah. Tahun lepas kita lakukan di mini stadium tu, kita menggunakan track tu dia warna putih. So kali ni kita menggunakan warna hitam. Kita ada stick dalam rule kita ada stick dalam rule. So line untuk starting, line untuk lorong dan juga untuk penamat adalah warna hitam. Dengan ketebalan dalam rule ada ketebalan dia 0.5 cm 5 cm okey. 5 cm untuk setiap line di lorong dengan toleran lebih kurang 10% 10% toleran. Okey. So harap tuan-tuan dapat design robot yang lebih menggunakan sensor yang lebih canggih lagi ke daripada sebelum ni untuk kita identify line dan juga untuk kita climb the ramp tu tadi. Alamak, tak tukar. Minta maaf. Saya tak tukar gambar ni. Ni gambar Dewan Ilmu bukan awal dulu lah. So bila kalau katakan exam, kita akan guna Dewan ni untuk exam. So itu yang jadi masalah untuk kita kita guna Dewan Ilmu lah sebelum ni. So pihak kami memohon maaf lah. Okay. Ni pun tak ni Okay. So ini adalah poster ataupun backdrop yang kita akan gunakan waktu pertandingan. So kita ada poster tapi yang ni yang kita merujuk kepada logo-logo yang lepas lah. InsyaAllah selepas 20 hari bulan tu kita akan confirmkan logo-logo yang dan kita akan letakkan di dalam kita punya photo booth dan juga backdrop dan juga spanduk lah. Okay. Ini tadi piala dan juga cenderahati dan kita ada sijil penyertaan, sijil dan juga sijil pemenang lah untuk Johan kedua dan ketiga. Dan juga kita ada mock check lah untuk kita berikan kepada setiap peserta yang menang lah, yang menang. So dan kali ini ini adalah insyaAllah design baju kita untuk Euro 2023 lah. Untuk dia lah. So warna ni insyaAllah good, kita rasa
nampak macam menarik sikit lah warna dia biru pekat dan biru cair dan juga kita ada line hitam So untuk maklumat seterusnya tuan-tuan boleh pergi kepada kita punya website europe.malaysia.com lah. Okay, saya rasa itu sajalah untuk pimpin secara teknikal. Mungkin saya rasa mungkin ada yang akan bertanya berkenaan dengan detail untuk kita punya rule rock climbing lagged dan juga untuk drone. So mungkin kita akan mulakan dulu untuk Q&A bagi rock climbing. So saya untuk online untuk kita bertanya soalan. Okay, kita mulakan dengan rock climbing lah. Lebih kurang dalam kita bagi masa insyaAllah setengah jam ke? Okay? Boleh silakan. Siapa yang nak bertanya? Boleh tadi siapa yang nak tanya tadi? Boleh? Tak ada. Hello. Boleh. Saya nak tanya pasal yuran. Dari mana tuan? Nama? Nama Ibn bin Nasrum daripada UIAM. UIAM, Universiti Islam Antarabangsa ya? Ya. Nasrul, okey. Yuran tu kiranya memang deposit ataupun yang yuran yang tak dikembalikan. Yuran tak dikembalikan setelah tim tuan membuat pendaftaran. So pada 20 bulan tu dan kita akan keluarkan surat pendaftaran penyertaan tuan dan tuan membuat pembayaran dan tidak akan dikembalikan lah atas apa sekalipun reason lah. Okey, baik, maklum. Okey, baik sama. Okey, boleh silakan Rosyaidi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rushaidi daripada UTM Melaka. UTM Melaka, okey, alright. Okey, saya nak tanya berkaitan dengan PIC. PIC tu kena jadikan main controller ke secondary controller? Yang ni untuk apa ni? Untuk apa? Robot climbing. PIC, maksudnya PIC tu? Kalau dalam rules, dia kata kena guna PIC sekurang-kurangnya satu. PLC ke PIC? PIC PIC. PIC, okey. Kita gunakan satu saja. Kiranya kalau kita guna untuk kegunaan untuk menyalakan lampu saja boleh ke? Tak ada masalah. Okey je. At least ada lah kan? Yes, betul. Okey, baik, terima. Itu atas kreativiti pasukan masing-masing lah kan. Cuma kalau PIC tu kita guna untuk apa-apa pun terpulang, tak ada masalah. Okey, baik, terima. Okey, sama. Terusnya untuk rock climbing, ada lagi ke? PIC chip tu. Ingat PIC. Okey, Tuan Rosaidi ada lagi ya? Lupa ada lagi satu cik. Okay, boleh. Tak ada masalah. Silakan. Okey, untuk yang tali tu kan. Okey. Kalau kita sliding untuk robot naik boleh ke? Kiranya dia by friction lah. By friction tak boleh lah. Kalau naik tu selalunya orang akan buat climb lah kan. Dia ada guna device grip and release kan. Grip, release lah. Kita tak benarkan dia menggelosor. Sama juga untuk dia turun dia tak turun. Itu yang lain. Okay, minta maaf. Dia climbing tu, dia hanya climbing tu dia kena gunakan teknik yang tadi lah yang seperti cakap, sama ada dia guna climbing cangkuk ke ataupun dia guna gripper lah, itu je. Dia tak boleh menggelongsor. Macam tu je. Okey, baik. Okey. Lepas tu guna razor light boleh ke bang? Cik. Laser light? Razor light. Untuk apa tu? Untuk guide untuk apa tu? Untuk
Sekejap Tak ada masalah, boleh tuan. Boleh. 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 Selagi dia tak ada, saya rasa laser tu tak kena kat orang kan, tak ada masalah, tak ada. Boleh je? Kiranya saya nak guna untuk guidance lah, boleh Guidance boleh. Yes. Tapi saya lupa nak bagi tahu tadi semua untuk rope climbing dia must function dengan single switch saja kan. Maksudnya kat starting tu you dah set up, bila kita nak mulakan time tu you hanya tekan satu button je. Dia akan automatic Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama-sama. Yeah. Ada lagi untuk rock climbing? Kita nak buat tu Okey, untuk rock climbing saya rasa tak ada ada lagi kan? Semua clear kan? Sebab rock climbing ni tak ada ubah dia punya rule dalam tu dan juga dia punya cara tu pun tak ada perubahan lah. Semua sama je. So kalau tak ada kita pergi kepada okey. Dah jadi lagi. Okey, boleh tanya lagi. Sorry banyak bertanya Tahu bagus. Okey, kalau penggunaan kamera boleh ke? Kamera you nak send untuk apa tu? Untuk guidance jugalah. Kiranya mau untuk guidance. Tak ada masalah, boleh je. Sebab rock climbing tu dia punya dia punya task tu hanya untuk climbing dan juga untuk jump dan juga untuk touch blade tu sana dan juga untuk untuk jatuhkan. Cuma contohlah katakan Rosadi gunakan kamera tu untuk jatuhkan dart kan. It's okay lah. Tapi kamera tu bukan part of the robot. Maksudnya apabila robot tu nak touch kepada end plate tu yang kat atas tu, yang atas tu mesti body of robot ataupun something yang memang attach pada robot kecuali kamera tadi lah. Dan juga sensor tu tidak yang tadi you punya laser tadi tak boleh jadikan dia sebagai sensor untuk katakan you dah touch dia punya plate tu. Plate tu must touch by the body of robot. Okey. Faham Faham. Okey, faham. Yang lain pun saya rasa harap faham lah untuk yang touch body tu lah. So any attachment macam kamera tu tadi ke yang bukan design robot tu sendiri, bukan body dia, so tak boleh digunakan sebagai elemen untuk touch kepada end plate tu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Okey. So kat sini kita tengok dulu soalan untuk yang general lah, nanti kita akan ni saya. Ada jawab. Okey, untuk yang kediaman ni insya-Allah kita akan sediakan macam seperti yang lepas. Yang lepas kita yuran dia RM10 per person untuk satu malam. Tapi kali ini saya perlu merujuk dengan bahagian perubahan dulu. Adakah saya harap samalah. Saya takut ada kenaikan daripada segi cas tu lah. Boleh kita akan sediakan untuk kediaman untuk yang nak menginap di Unimap. Dan untuk makluman juga tadi seperti yang saya cakap, kita telah langsungkan di Dewan 2020 di Kangah. So kalau katakan penginapan di Unimap ni, PAU ni, so kita lebih kurang dalam setengah jam setengah jam untuk sampai di Kangah lah. Tak ada masalah lah sebab alhamdulillah list ni dia tak ada jam. Dia cuma masuk sedikit traffic light tu je lah. Okay, yang lain tak ada masalah kan. Kita Dewan 2020 ni adalah bersebelahan dengan Hotel Sri Malaysia. Okey, pihak pasukan semua bolehlah membuat tempahan untuk Hotel Sri Malaysia ke, dan juga di sekitar tu di Kangah ni kita mempunyai banyak homestay lah. Tuan-tuan boleh search je dalam AMB Airbnb AMB pun banyak. Saudara Perizwan kita ni pun ada homestay juga. Kalau boleh deal dengan dia pun boleh juga. So kita banyak ada tempat penginapan insya-Allah. Okay, clear Muhammad Syafiq? Clear Tuan. Sama satu, saya ingin bertanya dengan untuk leg robot tu.
Okey, boleh. Muhammad Syafiq daripada UMS ke? Saya dari UMS. Tim menang tahun lepas juara Betul. Betul. Okey, boleh teruskan Ada Syafiq. ada limitation kah untuk robot tu, berapa banyak dia boleh extend dia punya length? Robot berapa banyak dia boleh extend? Yes. Sebesar mana box yang kami sediakan sewaktu kami inspection. Kalau dalam box itu 0.8 kali 0.8 kali 0.8, dia perlu extend sebesar itu sahaja sewaktu inspection. Further than that, sewaktu inspection kami akan kira void lah, tak diterima robot tersebut. Jadi pada waktu inspection, sekiranya robot itu berkembang ke, kaki dia boleh langkau lebih jauh ke, dia perlu buat yang maksimum yang boleh sewaktu inspection. Baik. Terima kasih ya. Okey, sama. Okey, kita pergi kepada drone lah. Drone So ada pertanyaan untuk drone ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, boleh. Terakhir. Saya Ibrahim daripada UIAM. Saya ada 3 soalan. Okey, boleh. Yang pertama nak tanya yang drone ni dia fully manual ataupun semi autonomous? Masa Dia? terbangkan tu. Dia fully manual ataupun semi autonomous? Fully manual ataupun semi auto ke semi manual macam tu lah. Saya ulang balik, tak berapa clear tadi. Semi? Semi autonomous. Semi autonomous ataupun fully manual. Fully manual. Okey. Untuk drone kita gunakan VB dia kan, untuk VGI tu. So kalau kita katakan untuk manual ataupun fully, so kalau you guna manual, you tak boleh tanggal you punya VB tu lah. You kena guna FVB. So kalau boleh kita pakai autonomous lah. So maksudnya memang daripada start sampai habis you kena wear you punya FVB tu. Jelas Jelas. Tak, yang you masukkan manual tu maksudnya you tak gunakan FVB lah. You tengok macam tu ke macam mana? Apa yang you masukkan manual tu? Maksudnya yang masa terbangkan drone tu. Okey, masa terbangkan drone tu, maksudnya you tak guna FVB ke you tengok just you berdiri dekat dia punya pit stop tu, you buat macam tu je, you control macam tu je ke macam mana? Maksudnya kita boleh buat je gunakan macam mapping macam tu lah. Maybe selagi kalau you aware FVB tu okey lah. Tapi kalau just manual tu you tak guna FVB, you just jalan manual, you tengok dia drone tu berjaga, tu tak boleh lah. Okey, jelas? Yang soalan yang kedua tu. Okey. Nak tanya, kita boleh guna commercial drone ke? Atau macam Phantom? Ataupun just guna integrate mechanism? Mekanisme yang standard ke macam mana? Yang standard part lah. Maksudnya yang kalau contoh kita just tambah cara pegang box dia. Cara pegang box Gripper ke? Gripper ke? Maksudnya dah ada drone, kita just tambah punya pegang box tu. Boleh, tapi drone tu kamu kena design sendiri bukan yang standard macam telco punya lah. So yang standard telco kita tak benarkan. Yang ni drone yang kita design sendirilah. Okey, baik. Tapi gripper tu mesti yang macam saya katakan tadi, gripper tu tak boleh merosakkan telinga kotak tersebut lah. Any device gripper tu boleh, tak ada masalah. Cuma jangan rosakkan telinga ataupun box tersebut. Okey, baik. Faham. Soalan ketiga? Soalan ketiga. Ada dua lagi. Organizer, dia
check safety ataupun airworthiness? Tidak, itu kita akan cek sewaktu you datang pendaftaran, kita akan buat inspection dululah. So kita akan go back kepada rule. So kalau safety tu you tak ikut yang kita telah statekan tu, kita akan disqualify lah you punya penyertaan. Kalau kata contohlah, kita katakan salah satu safety dia you kena size tu kena 400 kali 400 kan. So kalau you dah lebih daripada 400 tu, you tak boleh lah. Okay? So daripada segi safety yang lain, penggunaan contoh bateri ke apa ke kan. So kalau kita tengok ada bateri yang boleh melibatkan isu safety, so kita tak benarkan lah. Nanti dia ada guide lah untuk benda tu. Dia ada guide, betul. Ibrahim boleh go kepada guideline dan juga rule yang kita dah letak dalam website. Ibrahim dah tengok ke website rule tu? Belum sepenuhnya. Belum sebenarnya. Nanti Ibrahim tengok dalam tu ya. Okey. Okey. Silakan Cik Fuzam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Fuzam. Yes. Tuan Fuzam. Saya Fuzam daripada UTM. UTM, okey. Saya nak bertanya satu berkenaan soalan pertama daripada Ibrahim tadi. Okay. Maksud Ibrahim tadi yang soalan pertama tadi dia bertanya berkenaan dengan manual tadi kan? Manual ataupun secara autonomous yang tadi saya kurang jelas, tapi yang saya faham soalan daripada dia adalah boleh tak drone yang kita terbang tu kita gunakan altitude pole ataupun gunakan GPS ataupun tak boleh? Mesti kita kontrol secara manual daripada remote control. Okey, saya ingat dia tadi kalau mode tu boleh manual atau nama pun boleh, tapi GPS tak dibenarkan. Maknanya kalau kita terbangkan dengan menggunakan sensor, boleh ke sensor untuk dapatkan altitude pole tu? Kita tak gunakan GPS tapi gunakan sensor. Boleh? Kita tak gunakan sensor, just kita gunakan just you control daripada feed tu. So memang kita guna sepenuhnya FPV yang you pakai itulah. Kita tak ada pun sensor, kita tak benarkanlah sensor untuk detect. Okay, katakan depan tu ada obstacle, perlu lalu ke macam tu, tak adalah. Ataupun you nak set dia punya attitude, tak boleh lah. Sebab kita letak drone ni sebagai drone challenge, yang bukan yang kita setkan dia boleh terbang ketinggian ni semualah. Okey, saya jelas. Okey, soalan yang berikutnya berkenaan dengan kalau kita dah terbangkan drone daripada starting point tu, kita dah carry dia punya box tu. Kemudian masa terbang tu box tu terjatuh. Adakah dikira sebagai untuk kita boleh ulang semula ataupun kita boleh teruskan tanpa box? Okey. So kalau katakan box tu jatuh, you nak retry, tadi kan saya cakap kalau setiap obstacle yang lain tu you boleh retry banyak kali kecuali tempat untuk release box tu tadi. So kalau tempat release box tu tadi jatuh, you boleh retry hanya sekali saja. Kecuali obstacle lain you boleh retry sebanyak mana yang you nak dalam masa 3 minit. Tetapi sekiranya box jatuh, you nak nak fly, kita tak benarkan sebab rule adalah bawa benda tu. Robot. Maknanya kalau maknanya kalau semasa kita terbang, misal kata semasa fly tu tiba-tiba kita punya gripper tu malfunction kan, dia membuatkan box tu terjatuh. Jadi terpaksalah kita tak boleh retry lah sebab mekanisme tu dah rosak ke apa ke. Tak boleh retry lah. Okay, betul. So tapi kalau dalam within 3 minit you boleh repair lagi kat situ lah, tapi dekat onsite bukannya dekat luar lah. Maksudnya yang buat repair tu spotter lah akan masuk ke dalam field. Yes, betul. Kita akan ada pilot dengan co-pilot di PIP tempat tu dan juga kita akan ada seorang yang akan standby di belakang untuk buat repair lah.
So maksudnya bila katakan yang co-pilot ni pergi dekat drone yang jatuh tadi, kata ada masalah driver, angkat tangan dan minta kawan yang untuk tu datang dan kita akan benarkan. Tapi dalam masa tempoh 3 minit saja. Okey. Kemudian antara pilot pertama dengan co-pilot, boleh kami berkomunikasi menggunakan walkie-talkie tak? Tak boleh. boleh. Co-pilot dengan pilot kena duduk di pip yang tempat tu saja, dan co-pilot tak boleh mengikut drone tu sehingga habis, tak boleh. Co-pilot co-pilot hanya berkomunikasi di sebelah pilot saja. So mungkin dikatakan pilot katanya drone tu dah sampai mana. Okey, co-pilot akan tengok dan cakap drone sampai obstacle dinding, contoh begitu kan. So tak ada hubungan menggunakan walkie-talkie. Okey, sebab macam tahun lepas yang co-pilot saya lihat dia boleh bergerak pergi ke tempat landing. Jadi dia boleh bagi arahan kepada pilot sama ada dah sampai ke belum. Mereka berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Tu saya bertanya tahun ni boleh ke? Okey, tak ada. Kita tak ada ni. Sekarang tahun ni kita akan lebih strict lagi. Co-pilot dengan pilot hanya duduk di cockpit saja. So untuk landing di release box dan juga tempat tamat hanya menggunakan FPV itu saja. Okey. Kemudian yang FPV tu tak kisah digital ataupun analog FPV? Tak boleh. Tak boleh pula. Tak ada masalah. Boleh je. Tak ada masalah. Okey. Okey, faham. Okey, cuma yang tadi katakan tim kata okey memang dah rosak, dah teruskan you punya gripper tu tadi kan. So you angkat tangan bagi tahu, kita akan tamatkan permainan lah. Tapi you tak dapat markah penuh lah kan. You dapat markah hanya di mana yang you berhenti sajalah. So setiap pasukan memang diwajibkan membawa delivery box sehingga selesai letak di kotak yang 3 tadilah, merah, biru dan merah, kuning dan juga hijau tadi. Selepas daripada tu dah release, barulah drone boleh balik tanpa kotak. Okey, faham. Okey, faham Okey, terima kasih. Okey, sama. Okay, ada lagi persoalan? Tadi ingat yang manual tu maksudnya dia nak tengok yang silap. Okey, mode dia. Okey, ada soalan lagi lagi robot pun boleh. Apa-apa pun boleh lah. Robot ke rock climbing ataupun drone boleh kita ni lah. Sementara tu kalau mungkin Cik Rizal ke, Cik Syah kena tambah ke? Dengan robot ingin saya jelaskan di sinilah sebab kali ni kita tak buat di stadium macam tahun sebelum ni, jadi track kita adalah limited. Dalam perbincangan kami, kalau ikut design drawing tu, mungkin kami akan buat hanya 3 track sahaja. Jadi sewaktu testing, pada 1 hari bulan, selalunya kita akan buat testing dan kita akan check robot inspection pada hari tersebut. Kalau sebelum ni kami bagi open sahaja, ikut suka tim untuk try out selama mana yang diorang nak di atas track. Walau bagaimanapun pada tahun ini di atas kekangan tempat, jadi diminta kepada tim yang masuk untuk menghormati waktu testing yang diberikan. Kita tak sediakan lagi jadual untuk testing, tapi sekiranya katakan testing anda bermula jam 2.30, mohon gunakan sebaik-baiknya. Selepas habis waktu testing anda, mungkin ada grup lain yang akan testing pula selepas itu. Jadi tiada lagi open free track untuk testing. Dan saya ingin menjawab soalan Dr. Buhari, lantai Dewan 2020 berwarna cerah. Ya betul. Seperti di dalam guideline yang telah kami berikan, lantai Dewan berwarna white cream ataupun off-white, material vinyl dan lane-nya berwarna hitam, tip yang berwarna hitam dengan kelebaran 5 cm, toleran lebih kurang 10%. Di atas plywood
plywood daripada rem daripada material plywood, dan di atas rem akan lane berwarna hitam tersebut akan menyambung daripada lane track lah. Okey, jadi lane itu insyaAllah tidak terputus. Okay, ada lagi soalan? Mungkin untuk apa ni ke, tempat ke apa ke yang ni? Ya, Gan? Okay, hello Encik. Saya Gan Hong Jun dari UTM. UTM lah, okay, alright. Saya nak tanya tentang road climbing robot sebab Okay. dia ada peraturan started by a single switch operation. So, So, I nak yes. tanya, boleh pakai limit switch tak untuk guidance? Boleh? Boleh ya? Okay, Yes. terima kasih. Sama. Okay. Ada lagi soalan? Boleh dimajukan? Tak ada ya? Ada lagi ya? Selain daripada ni, Dr. Buhari, lantai dia warna blue, okey, warna cerah. Okey dah. Okey ya. So kalau tak ada, saya mohon jasa baiklah semua tim untuk kita buat pendaftaran lah. Kita buka sehingga 20 hari bulan Oktober ni, iaitu pada minggu hadapan lah, hari Jumaat ya. Oh ada lagi, okey. Tuan Fuzam, ya boleh? Saya mohon maaf nak bertanya lagi berkenaan dengan baju. Okey. Hari tu masa buat pendaftaran cuma minta saiz baju untuk pelajar saja. Untuk staff perlu beli sendiri ke ataupun dapat free juga? Ya ke? Memang tak ada ya? Dalam tu Dalam pendaftaran cuma minta saiz baju untuk pelajar 3 orang tu je. Alamak, saya minta maaf. Okey, nanti saya auto balik hari ni insyaAllah. Nanti masukkan balik semula tu. Allah Akbar, saya tertinggal. Terima kasih Fuzam. Okey. Okay, alright. Tertinggal. Saya baju Okay, so kalau tak ada, saya harap semua tim dapat membuat pendaftaran hingga 20 bulan Oktober ni, dan boleh buat pembayaran pada 21 lah. So mana-mana yang yang dah berdaftar, kita akan keluarkan surat dan juga kita akan keluarkan invoice lah. So nanti saya akan untuk Teknikal Kolej dan juga Politeknik, insyaAllah nanti saya akan keluarkan surat. Saya mohon maaf lah sebab 2 hari lepas saya ada di tempat lain, saya tak sempat. So insyaAllah esok saya akan keluarkan surat untuk surat jemputan lah untuk Teknikal Kolej macam SIAS, DMI, mungkin ada Politeknik untuk kita untuk rujukan pasukan dan juga untuk membuat persediaan di peringkat Teknikal Kolej ataupun Politeknik. So insyaAllah ada apa-apa masalah, setiap tim boleh berhubunglah dengan person in charge yang kita telah letak di dalam website. Boleh juga WhatsApp ataupun email kepada kami, insyaAllah sekiranya ada apa-apa persoalan lah. So saya harap kita dapat berjumpa nanti insyaAllah pada 1, 2 dan juga 3 hari bulan nanti untuk Europe 2023 ini. Saya daripada pihak pengelola dan juga pihak penganjur daripada Jabatan Pendidikan Tinggi bahagian mahasiswa logistik mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua tim yang telah hadir pada pagi ini untuk sesi taklimat kita lah. So yang rakaman ini juga kita akan muat naik dalam website juga. Tuan-tuan boleh go through website juga nanti, dan saya harap semua tim boleh follow kita punya rule dan sedikit tambahan yang kita dah bincangkan pada pagi ini tadi, insyaAllah. Okay, itu saja daripada kami. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi pada tarikh yang pertandingan nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih semua. Good luck. Saya dia. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan. Okay, sama-sama, terima kasih. Terima kasih Tuan. Okay, sama UPM. Dia ada lah tapi dia tak tahu.